Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih jazakallah kepada semua yang hadir pada malam ni dan juga kepada yang dikasihi Ustaz Zamri kita. Oleh kerana kita tak tahu bila sebenarnya PKP kita akan dibuka dan bila surau boleh beroperasi semula, saya rasa semenjak 18 bulan 10 sebelum lagi daripada Maulud Nabi, ini tu 4 bulan dah kita berkurung. Apatah lagi kita tidak dapat berjemaah bersama-sama di surau. Begitu juga dengan kuliah. Jadi pihak AJK merasakan lebih baik kita the new norm. The new norm antaranya ialah suggestion untuk mengadakan kuliah online seperti pada malam ni. Pada malam ni ialah kuliah kita yang pertama online. Kita insyaAllah kita give a good try. Dan mudah-mudahan kita ramai partisipan akan masuk dan juga presentation Ustaz akan berjalan lancar. Sekiranya segalanya berjalan lancar, insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan kuliah-kuliah dibuka semula. Jadi saya tak adalah apa-apa ni, mengucapkan terima kasih. So saya serahkan kepada Ustaz untuk kuliah seperti biasa. Saya rasa everybody masih ingat bahawa kuliah Ustaz adalah tajuk kitab Riyadhus Salihin. So afadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada sahabat saya yang berbahagia Dr. Muhammad Sabri, sahabat-sahabat Haji Kamarudin, Haji Muhammad Taib Fardi. Ada nama ni senang sikit nak panggil. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ni, dan terima kasih banyak kepada Dr. Sabri dan AJK Surau Madani atas inisiatif ni. Jadi alhamdulillah lah, maknanya kita dapat meneruskan kalau nak kuliah ataupun tazkirah kita ambil masa sikit, insya-Allah. Saya Dr. Sabri letak masa pukul 10. Saya pun memang itulah. Saya niat saya tak lebih pukul 10 insya-Allah. Kita setakat sempat yang kita tak apa, lebih pun tak apa, kurang pun tak apa. Sebenarnya inisiatif baik ni sebenarnya, maknanya kita saling-saling ingat mengerti. Dan saya teruskan kuliah saya sebenarnya. Catatan saya yang last saya ke Surau Al-Madani 20 hari bulan 7 tahun lepas. Kuliah last. Dan insya-Allah saya sambung bab berikutnya, iaitu saya sebenarnya baca kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Riyadhus Salihin ni sebenarnya dia nak kata kitab hadis pun boleh, kitab tentang akhlak pun boleh. Dia sebenarnya lebih tepat kitab berkaitan dengan akhlak sebenarnya, tapi Al-Imam An-Nawawi menyusun bab-bab al-akhlak ini berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Maka disusun bab-bab tentang akhlak. Jadi pada malam ni ialah babul muraqabah. Al-muraqabah baca dia. Kalau bahasa Arab tu dia akan jadi babul muraqabati. Maknanya bab tu bab lah. Apa maksud al-muraqabah? Al-muraqabah ni sebenarnya satu sifat, satu akhlak yang dituntut untuk kita menghayatinya, mengamalkannya, iaitu merasai pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasai pemerhatian Allah. Salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah Ar-Raqib. Ar-Raqib itu maksudnya yang maha meneliti atau maha melihat, maha mengawasi. Ar-Raqib. Jadi antara perkara yang perlu ada pada kita ni ialah kita perlu rasakan tentang kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kesan daripada akhlak ini
kesan daripada sifat ini menyebabkan kita sentiasa ingat Allah dan sentiasa berada dalam keadaan melaksanakan perintah Allah dan takut sangat untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu yang tengok kita, yang awasi kita tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, yang Maha melihat dan Maha mendengar. Maknanya kalaulah manusia, kalaulah kita manusia, kalau kita nak tengoklah, kalaulah di tempat yang ditulis, tempat ini ada CCTV, kita tahu manusia tak akan buat jahat sebenarnya. Kalau itu maknanya CCTV yang alat yang digunakan, dicipta oleh manusia untuk memati manusia, kan, dengan pelbagai kelemahannya. Tapi maknanya itu pun manusia takut sangat. Kalau nak buat jahat tu tengok dulu kat dinding-dinding, tengok kat sudut-sudut ada CCTV tak? Ada CCTV tak berani nak buat. Kan, dalam lift tu orang nak buat jahat, tengok ada CCTV tak berani nak buat. Macam kita pun kalau tengok kalau di antara tol Bangi dengan tol Kajang tu ada apa ni, lupa dah lama, AS kan. Maknanya kamera tu walaupun setakat yang anda tahu JPJ tak aktifkan dari segi sistem tu, maksudnya tak ada saman sekarang rasanya, Allah Alam lah. Tapi di situ tetap juga orang perlahankan keadaan dia. Yang walau macam mana pun, dia laju macam mana pun sampai ke situ, dia akan pastikan bawah 90 km sejam. Kerana dia tahu ada kamera yang menangkap dia, yang mengawasi dia, dia takut sangat. Kalau perasaan itu yang sebenarnya ada pada kita, dengan kita merasai penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya manusia insya-Allah akan jadi orang baik. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak tengok sama-sama apakah dalil-dalil nas-nas Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat muraqabah ini, supaya ia menjadi tazkirah, peringatan kepada kita untuk sentiasa menyuburkan sifat muraqabah dalam diri kita. Al-Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan membawa ayat Al-Quran. Dia ada 2-3 ayat yang Imam Nawawi bawa, tapi saya kongsi malam ni dua ayat saja. Mana kita nak tengok hadis-hadis lain pula. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 209, Allah berfirman, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah allazi, makna dialah Allah Subhanahu Wa Taala, yaraka, yang melihat kamu, hina taqum, ketika kamu berdiri. Makna berdiri mendirikan solat. Makna kita, Allah kata kita dirikan solat ni, sama ada orang nampak atau tak nampak, kita berdiri seorang malam-malam pun solat tahajud, Allah lihat sebenarnya. Allah lihat apa yang kita buat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan tengok gerak-geri kamu ketika kamu sujud. Itu Allah kata maknanya Allah melihat dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzidu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam teks ni dia ambil tu je, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tapi saya kopikan satu ayat surah ayat 4 surah Al-Hadid ni, iaitu Allah SWT berfirman, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 masa. Sittati ayyam ini 6 hari sebenarnya. Summa stawa 'ala al-'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini bab ni saya tak nak syarah lah, itu masalah yang kita syarah tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya'lamu ma yariju fil ard, dia tahu apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik padanya, semua Allah tahu. Maknanya satu perkara pun tidak tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Itu inilah ayat yang dijadikan oleh syahid oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai bukti dalam bab al-muraqabah ni. Allah kata
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kita di mana saja kita berada. Kita duduk dalam rumah, kita duduk bilik seorang-seorang, dalam bilik air seorang-seorang, kita pergi tempat orang kenal, orang tak kenal, tapi maknanya Allah bersama dengan kita. Sebab itulah bila kita ada sifat muraqabah ni, kita pergilah mana-mana. Kita pergi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala, kita dapat rezeki pergi overseas buat bekerja seorang-seorang, pergi satu negara orang tak kenal pun kita. Bukan setakat orang tak kenal kita, kita pergi satu negara yang orang tak kisah pun kita nak buat apa. Pergi ke negara-negara yang bukan Islam, negara-negara yang memang orang lain pun buat maksiat. Tapi masa tu kita seorang-seorang je. Duduk di dalam satu masyarakat yang semuanya bukan Islam. Dan kalau kita nak buat apa pun masa tu, nak minum arak ke, nak berjudi ke, nak berzina ke, orang tak marah masa tu. Orang tak marah sebab orang lain pun buat benda tu. Dia memang masyarakat dia buat benda tu. Tapi kita masa tu kita seorang-seorang, kita tahu Allah bersama dengan kita. Walaupun tak ada orang nampak, tak ada orang kenal kita, kita seorang-seorang tapi kita tak merasakan bahawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah kata, dialah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada, yang menyebabkan inilah perkara yang memelihara kita daripada kita melakukan perkara-perkara maksiat. Dan Allah kata wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Inilah Allah SWT nyatakan kepada kita, itulah realitinya yang Allah katakan bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Baik, dalam bab ini Imam Nawawi bawa banyak hadis-hadis Nabi SAW. Saya pilih beberapa hadis dalam bab ni sebab kalau baca semua dia tak sempat. Jadi saya baca beberapa hadis sebagai pengetahuan kepada kita dan sebagai peringatan kepada kita. Mana sebahagiannya hadis-hadis yang dah biasa kita lihat, tapi apabila kita baca, tengok mula matan hadis ni, kita ingat balik dan ini adalah perkara-perkara yang sepatutnya memberi peringatan kepada kita. Hadis yang kedua, ini satu yang pertama sebenarnya hadis agak panjang sikit saya tinggalkan, tapi hadis tu bagi saya hadis yang pertama, hadis yang mungkin biasa kita dengar juga, iaitu hadis tentang terkenal dengan hadis Jibril, yang Nabi Jibril alaihissalam diutuskan kepada Rasulullah untuk bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua ni ialah daripada Abi Zar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal. Maknanya daripada dua orang sahabat, yang pertama daripada Abu Zar, yang kedua daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu pesan Rasulullah. Dan Nabi pesan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan kita tahu apa maksud takwa. Antaranya ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi suruh kita supaya bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Dan Nabi suruh apa lagi? Wa atba'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah, turutilah kejahatan yang kamu buat itu dengan kebaikan. Maknanya ini satu kaedah sebenarnya yang Nabi ajar kepada kita. Kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak maksum, kita kadang-kadang kita buat kejahatan. Tapi Nabi ajar kalau kita buat kejahatan, kita ikuti dengan kebaikan. Maksud dia kita buat baik. Insya-Allah kebaikan itu akan menghapuskan, tamhuha itu maksudnya menghapuskan kejahatan yang kita buat. Maknanya itulah orang Muslim. Itulah orang Muslim. Maknanya dia orang beriman kepada Allah Taala, dia buat jahat, dia buat silap, tapi dia tidak berterusan melakukan kesilapan. Dia tahu benda itu salah dan ditinggalkan. Macam mana dia nak baiki kelemahan dia? Diikuti kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan. Itu Nabi SAW suruh kita. Dan Nabi SAW juga suruh dalam hadis ini, perkara yang ketiga, Nabi kata, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Inilah sebenarnya satu perkara yang sangat besar dalam Islam. Berakhlak dengan baik. Inilah perkaranya yang sepatutnya kita sentiasa baiki diri kita di sudut ini. Maknanya macam mana kita nak baiki hubungan kita dengan manusia
baiki kebaikan kita dengan manusia kerana dengan satu kesedaran bahawa itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka? Nabi kata al-famu wal faraj. Mulut dan juga kemaluan. Dan ditanya kepada Rasulullah, apa perkara yang banyak masukkan manusia? Ya. Yang banyak masukkan, ada bertanya ke ataupun okey. Ada dan ditanya apakah perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam syurga? Nabi kata taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan kita tahu apa ni akhlak yang baik ni, itulah sebenarnya kekuatan ataupun banyak perkara yang ramai orang tertarik dengan Rasulullah SAW dengan akhlak Rasulullah SAW. Cuma dalam konteks pada malam ni, bila kita bincang tentang al-muraqabah ni, syahid ni maksud dia dalil untuk dalam hadis ni berfokus kepada yang pertama tu yang Nabi kata ittaqillah haitsuma kunt. Itu maknanya yang menjadi fokus pada hadis ni, iaitu Nabi bersabda kamu bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu hadis yang pertama yang saya kongsikan pada malam ni. Hadis yang kedua pada malam ni dan hadis ketiga dalam bab ni iaitu as-sadis. Hadis yang ketiga ialah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kerana Abbas itu adalah sahabat Nabi juga. Mana Ibn Abbas bermaksud Abdullah bin Abbas. Bila disebut ibnu saja bermakna anak itu nama dia Abdullah bin Abbas. Macam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha kepada kedua-duanya. Hadis ini Ibn Abbas cerita. Dia kata kuntu khalfan Nabi. Dia kata aku di belakang Nabi. satu hari kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku di belakang Nabi pada satu hari. Ada dalam syarah dia dalam riwayat kata sebenarnya Ibn Abbas ni berada di atas tunggangan. Maknanya atas tunggangan ni sama ada kuda ataupun kaldai. Duduk belakang Nabi depan. Ibn Abbas sahabat yang muda sebenarnya. Ibn Abbas ni sahabat yang muda sebab Nabi masa Ibn Abbas lahir, Nabi mentahnikkan Ibn Abbas dan Nabi berdoa kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maknanya Nabi doa Ibn Abbas ni sahabat yang muda. Ibn Abbas kita duduk belakang Nabi atas tunggangan. Nabi bersabda kepada Ibn Abbas, ya gulam, wahai anak, wahai budak, Nabi kata, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimat. Apa yang Nabi ajar? Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan pelihara kamu. Apa maksud pelihara Allah? Maksud pelihara Allah ialah pelihara batas-batas yang Allah tetapkan. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah suruh tinggalkan. Kamu pelihara perintah Allah. Nabi kata yahfazka, Allah akan pelihara kamu. Ini janji Allah Subhanahu taala yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya keyakinan ini yang perlu ada dalam diri kita. Dan keyakinan ini yang perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita. Sebab itulah ini Nabi sebut lafaz hadis ini, Nabi sebut kepada Ibn Abbas supaya menjadi pengajaran kepada kita, supaya perkara pengajaran dalam hadis ini kita tanamkan kepada anak cucu kita daripada mereka kecil lagi. Kita tanam kepada anak cucu kita kata kalau kamu pelihara Allah, kamu jaga perintah Allah, kamu laksanakan perintah Allah, tinggalkan perintah Allah, yakinlah Allah akan pelihara kamu. Yakinlah Allah akan pelihara kamu. Maknanya kita akan selamat insya-Allah apabila Allah jaga kita. Dan Nabi ulang sebut pula ihfazillah, peliharalah Allah, tajidhu tujahak. Peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Apa maksud dia? Maknanya kita akan sentiasa, pertolongan Allah itu akan sentiasa bersama dengan kita pada bila-bila masa. Maknanya seolah-olah Allah di hadapan kita. Manakala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah akan pelihara kita dan Allah akan sentiasa bersama dengan kita pada setiap masa, dan kalau kita berada dalam keadaan susah, Allah akan bantu kita. Dan Nabi kata, iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta sesuatu, mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalaulah umat itu berhimpun untuk beri manfaat kepada kamu, mereka takkan dapat beri manfaat kepada kamu kecuali apa yang ditentukan oleh Allah kepada kamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan kalau mereka berhimpun untuk beri mudarat kepada kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan mereka nescaya mereka takkan dapat beri mudarat kepada kamu kecuali apa yang Allah tetapkan ke atas kamu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat. Aqlam ni pen, jamak daripada qalam. Telah diangkat pen, wa jaffatis suhuf, dan telah keringlah lembaran. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Maksud dia, maknanya apa maksud rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ini? Maksudnya semua perkara telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, hadis ini sebenarnya sangat penting sebenarnya. Sangat penting kita ingat balik pada diri kita, dan kita ingatkan anak cucu kita dan orang-orang yang sahabat-sahabat kita. Kita ingatkan benda ni selalu kita perlu ingatkan sebenarnya. Sebab kita manusia ni kadang-kadang cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang kita hadapi ni, kadang-kadang kita rasa boleh mencabar kita daripada berpegang dengan pengajaran daripada hadis ni. Sebagai contoh, dalam bab beri manfaat. Kadang-kadang manusia banyak bergantung dengan manusia dengan harapan supaya dapat manfaat daripada orang lain. Kadang-kadang kalau kita bukan bergantung dalam keadaan yang baik, maksudnya bergantung dalam keadaan yang bekerjasama untuk kebaikan, tak apa. Tapi kadang-kadang maknanya kita terlalu bergantung. Maknanya kita rasa manusia ni rasa kalau dia boleh berdampingan, buat berbaik-baik dengan orang-orang yang besar, orang ada kuasa, orang ada harta dan membodek dan sebagainya, dia rasa kut-kutlah dia boleh dapat sesuatu daripada orang tu. Dan begitu juga apabila dia mendapat ancaman daripada makhluk, dia rasa takut sangat. Sebab dia bimbang dia akan termudarat dengan ancaman daripada makhluk tu, yang menimbulkan ketakutan kepada dia. Dan di sebaliknya tadi, kalau dia rasa confident dengan orang yang dia bergantung, maka dia bergantung dengan orang itu. Tapi kalau kita faham tentang hadis ini, dan anak cucu kita faham tentang hadis ini, dan sahabat-sahabat kita faham tentang hadis ini, kita sebenarnya tenang sebenarnya. Apa maksud tenang ni? Maksudnya kita taklah seronok sangat kalaulah orang yang manusia menjanjikan kepada kita sesuatu. Kita seronok sangat kerana kita rasa kalau ada janji macam mana pun dia takkan dapat kepada kita kalau Allah tak izinkan. Dan begitu juga kalaulah ada orang yang mengancam kita dengan sesuatu kemudaratan, sedikit pun tidak menjejaskan hati kita, sebab kita tahu tak ada apa pun kuasa yang daripada orang tu. Kalau dia nak buat macam mana pun, kalau Allah tak izinkan, tak akan jadi. Sebab bila hidup dengan manusia ni, benda ni penting sangat. Kalau saya nak kaitkan dengan dunia saya dah, sebab mungkin tuan-tuan ada sebagainya sama dengan dunia saya, ada sebagainya tu ada dunia lain. Maksud saya dunia ni, saya ni kerjaan, mana persekitaran kerja-kerja kerajaan. Mungkin ada yang tuan-tuan Haji dunia perniagaan, ada yang dunia yang lain. Maksudnya persaingan tu tak ada, kan? Maksud persaingan tu ialah kadang-kadang, saya beri contoh lah, kalau lah katalah orang kerja kerajaan ni, walaupun mungkin ia sebagai patutnya kita kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi maknanya bila dah ada jawatan-jawatan tu, adalah yang mengidamkan jawatan tu, jawatan ni, mungkin kan. Dan mungkinlah ada yang kata-kata yang rapat-rapat nak bodek-bodek tu. Jadi kalau orang yang faham perkara ni, dia faham kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjejah langsung kerja dia.
Kalaulah ada orang yang nak janjikan dia sesuatu pun, kalaulah ada orang nak ugut dia pun untuk menyekat dia daripada kenaikan pangkat pun, nak buat sesuatu pun dia tak cejah langsung. Sebab bagi dia ialah rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara peribadi saya pun tengok dalam pengalaman hampir 30 tahun, hampir 30 tahun, tapi tak sampai 30 tahun bekerja ni, maknanya dah tengoklah bagaimana orang yang kata dah dijanjikan oleh orang yang hebat untuk satu jawatan tu, tiba-tiba Allah takdirkan bukan untuk dia tapi untuk orang lain. Dan begitu juga ada orang yang seolah-olah dirancang untuk tak nak bagi benda tu kepada dia, tapi akhirnya jadi rezeki dia juga. Maknanya jangan bimbanglah dalam bab rezeki ni sebenarnya. Jangan bimbang dengan ugutan manusia dan jangan bimbang dengan jangan mengharapkan sangat berjanji manusia. Kerana kalau satu perkara itu hak kita, insya-Allah kita boleh dapat. Dan kalaulah perkara itu bukan hak kita, kita tak boleh dapat. Sebab itulah Al-Imam Hasan Al-Basri apabila ditanya tentang rahsia ketenangan, rahsia kezuhudan dia, dia kata, aku tak bimbang tentang rezekiku kerana aku yakin rezeki aku tak ada orang lain boleh ambil. Kalau itu dah dikatakan rezeki aku, tak ada orang lain yang boleh ambil. Dan aku juga faham, aku punya yakin bahawa amalan aku tak ada orang yang boleh buat untuk aku, maka aku beramal untuk diri aku. Maknanya itu Imam Hasan Basri kata. Dia tak kisah tentang rezeki kerana dia tahu kalau itu hak dia, insya-Allah dia boleh dapat. Allah akan bagi juga. Dan tapi amal dia tak ada orang boleh kongsikan, buatkan untuk dia, maka dia perlu beramal untuk diri dia sendiri. Baik, itu hadis yang ketiga. Dan hadis yang ketiga ya, dalam bab ni hadis yang ke-6, hadis tu. Hadis agak panjang. Saya baca terjemahan je atau baca sikit-sikit dah mana yang baca matan tu. Hadis agak panjang tapi ini kisah yang Al-Imam An-Nawawi bawa hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana Nabi SAW membawa satu cerita, dan cerita ini sebenarnya boleh memberi pengajaran kepada kita dalam bab Al-Muraqabah ini. Hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW Abu Hurairah berkata, annahu sami'an Nabi SAW yaqul. Abu Hurairah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi cerita sebenarnya dalam hadis ni, Nabi bercerita. Nabi kata, inna salasatan min Bani Israel. Nabi kata ada 3 orang daripada Bani Israel. Seorang tu berpenyakit abras. Abras ni sopak, yang penyakit kulit tu. Yang keduanya akra, berpenyakit tidak ada rambut, botak. Ada orang yang ada yang Allah uji dia tak tumbuh rambut. Yang ketiganya a'ma, yang buta. Jadi Nabi kata Allah nak uji mereka ni. Aradallahu an yabtaliyahum. Allah nak uji mereka ini. Macam mana cara Allah uji? Ialah Allah hantar kepada mereka satu malaikat. Betul harap kita dapat belajar pada malam ni. Dan juga nanti dalam ada cakap dengan saya, kata cakap apa ya? Bukan kan? Baik. Allah nak uji mereka dengan hantar malaikat kepada mereka. Malaikat ni datang kepada yang bersakit sopak tadi. Dan ditanya kepada orang sakit sopak, "Kamu nak apa?" Dia kata, "Ayu syai'in ahabbu ilaik." Kamu nak apa? Apa yang kamu nak? Sudah tentulah orang sakit sopak dia kata, "Launun hasanun." Aku nak kulit yang baik. Warna yang baik, warna yang cantik. Wa jildun hasanun, dan kulit yang cantik. Maka wa yazhabu anil ladzi qazirani Allah, qazirani nas. Aku nak supaya hilang daripada aku ni perkara yang menjijikkan. Maknanya manusia tengok aku jijik. Maka malaikat ni pun yang datang kepada laki sopak ini disapu. Famasahu, maka dia sapu ke kulit yang sakit ni. Fazahaba anhu qazaruhu, maka hilanglah sakit sopak dia tu dan dikurniakan kepada dia kulit yang cantik, launan hasanan. Dan ditanya pula, kamu nak harta apa? Fa ayyu malin ahabbu ilaik. Apa harta yang kamu paling nak? Dia kata, aku nak al-ibil, ataupun dalam satu rawi lain kata al-baqar. So, nak unta, yang riwayat kata nak lembu. Maka diberikan kepadanya naqatan usyara, diberikan kepadanya unta yang sedang mengandung. Dan malaikat tu kata kepada dia, barakallahu lak,
Semoga Allah memberkati kamu pada harta tersebut. Kemudian malaikat itu datang pula kepada orang yang botak. Sama juga dia tanya, kamu nak apa? Apa yang kamu suka? Dia kata sudah tentu orang yang botak nak apa? Sya'run hasanun. Aku nak rambut yang cantik dan hilang daripada aku perkara yang manusia pandang jijik aku. Maka malaikat pun sapu kepada dia, maka dikurniakan dia kepada rambut yang cantik. Dan dia tanya kepada dia, kamu nak apa? Apa harta yang kamu nak? Maka dia kata al-baqar, aku nak lembu. Maka diberikan kepada dia baqarah hamilan, seekor lembu betina yang hamil, dan dia doakan kepada dia barakallahu lak fiha, mudah-mudahan Allah berkati kamu padanya. Kemudian malaikat itu datang pula kepada lelaki yang buta, fa'atal a'ma, datang kepada yang buta, tanya juga, kamu nak apa? Ayu syai'in ahabbu ilaik, apa perkara yang kamu nak? Maka lelaki buta kata, ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas. Dia kata, aku minta supaya Allah kembalikan semula penglihatan aku dan aku boleh lihat manusia. Kemudian disapulah juga kepada penglihatan dia, kepada mata dia, maka dia pun dapat melihat semula. Dan ditanya kepada dia, kamu nak apa? Dia kata, harta apa yang kamu nak? Dia kata, al-ghanam, aku nakkan kambing. Fa'utiya syatan walidan, diberikan kepadanya seekor kambing yang jantan sebenarnya, yang boleh membiakkan kambing-kambing yang lain. Maka itulah keadaan dia. Jadilah dia kata yang sopak tadi, lihaza wadi minal ibil, ada satu lembah daripada unta, sebab dia dapat unta yang mengandung tadi, biak akhirnya banyak unta dia. Yang botak tadi satu wadi minal baqar, satu lembah daripada lembu, banyak lembu dia, sebab dia pun dapat lembu mengandung. Dan yang buta tadi dia dapat wadi minal ghanam, satu lembah daripada kambing, banyak kambing ni, sebab dia dapat kambing yang boleh membiakkan banyak kambing yang lain. Berlalu masa, kemudian datang semula malaikat ini kepada ketiga-tiga orang tadi. Datang pertamanya datang kepada al-abras yang sopak tadi, dan dia datang dalam keadaan lelaki miskin, berpenyakit juga macam orang sopak ni dulu. Dan dia kata, aku ni orang miskin, terputus bekalan dalam perjalanan aku. Maka dia mintalah pertolongan daripada orang yang dulunya sopak tapi dah kaya dan cantik. Dia kata, as'aluka billazi a'taka launal hasan. Dia kata, aku minta dengan kamu dengan nama yang telah memberikan kamu kulit yang cantik. Wa jildul hasan, dan kulit yang cantik. Tadi warna yang cantik dan kulit yang cantik. Dan yang beri kamu kepada harta, dan supaya aku boleh meneruskan perjalanan aku. Apa lelaki sopak ni kata? Orang yang tadinya susah, orang yang tadinya tak cantik, dan bila datang ujian kepada dia daripada orang susah minta dengan dia kata al-huquq kasirah. Aku ni banyak tanggungjawab, dia kata. Banyak tanggungjawab. Mana dia macam-macam alasan lah. Maknanya dia tak nak tolong. Dulu dia susah, tapi bila dia dah kaya, orang minta tolong, dia kata aku banyak tanggungjawab. Dan malaikat tu kata, ka'anni a'rifuk, dia kata, aku ni macam kenal kamu, dia kata. Alam takun abras, adakah kamu ni pernah sopak? Yakzirukan nas, manusia pandang jijik pada kamu, dan kamu fakir, dan Allah bagi kamu rezeki ini? Tak, dia kata. Faqala, dia kata, innama waristu hazal mal kabiran an kabirin. Tak, dia kata, bukannya aku susah dulu, kata. Aku kaya ni, aku warisi daripada mak ayah kamu. Mak ayah aku dulu, dia kata. Ada datuk nenek aku. Maknanya dia kata macam tu. Dan ada juga riwayat yang syarah pada hari ini kata, aku warisi daripada orang kaya aku. Maka malaikat tu kata, in kunta kaziban fasayyarkallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan semula pada bentuk asal kamu. Maka balik semula dia dalam keadaan sopak, dan balik semula dia dalam keadaan miskin. Dan datang pada yang malaikat datang pula kepada yang botak tadi, sama juga kisah dia. Orang tu tak nak bagi, malaikat tu minta, dan dia
tak nak bagi dengan pelbagai alasan dan dibalik semula kepada keadaan asal dia, iaitu dia botak dan juga dia miskin. Dan akhirnya malaikat datang kepada Al-A'ma, orang yang buta dulunya. Dan dia kata, aku lelaki miskin, dalam perjalanan terputus bekalan aku, maka aku tak nak minta pertolongan daripada orang yang si buta dulunya, tapi sekarang dah kaya, dah nampak. Maka apa dia kata? Orang yang buta dia kata, qad kuntu a'ma, aku dulunya buta, faraddallahu ilayya basari, Allah kembalikan semula penglihatan aku, fakhuz ma syi'ta wa da' ma syi'ta, dia kata. Ambillah apa saja yang kamu nak dan tinggalkan apa yang kamu tak nak. Maknanya kamu nak apa, ambillah. Ambillah apa saja kamu nak. Maka dia kata, fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadhtahu billahi azza wa jalla. Dia kata, aku tak kisah pun pada hari ini kamu ambil apa yang kamu ambil kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa malaikat ni kata kepada lelaki yang dulunya buta ni, dia kata apa? Amsik malak, peganglah harta kamu, fa innama ubtulitum, sesungguhnya kamu telah diuji. Dia kata faqad radiyallahu anka, Allah redha kepada kamu, wa sakhita ala sahibaik, dan Allah marah kepada dua sahabat kamu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang bila muttafaqun alaih tu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, hadis ni sebenarnya kenapa Nabi cerita hadis ni kepada para sahabat? Hadis ni kisah benar yang berlaku di dalam kalangan Bani Israel. Nabi cerita sebenarnya, Nabi nak beritahu kita ni sebenarnya siapa-siapa pun kita bermula dengan tidak ada apa sebenarnya. Kita kaya, kita hebat. Sebenarnya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ceritakan kisah ini untuk kita menyadari bahawa nikmat yang Allah bagi pada kita ini, kalau tidak kita gunakan dengan baik dan kita tidak menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah dan tolong orang, bila-bila masa saja Allah boleh tarik balik nikmat tersebut. Mana hadis ni memang itulah, walaupun dalam bentuk malaikat datang, tapi itulah sebenarnya hakikat hidup di dunia ini. Maknanya yang kalau kita ingat sungguh-sungguh, bila kita baca hadis ni, kalau ada sedikit kelebihan pada kita, kalau ada orang nak minta tolong, orang susah minta tolong, kita berilah pertolongan dengan maknanya kita dengan harapan bahawa ini harta ini sebenarnya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kongsikan sedikit rezeki yang Allah bagi pada kita ini dengan orang yang susah. Kerana kita sendiri pun sebenarnya berasal daripada susah, tak ada apa. Kita lahir dalam keadaan tidak ada pakaian. Allah yang bagi rezeki kita sehingga kita jadi dikurniakan rezeki yang macam ini. Maka kita kongsikan rezeki ini dengan orang lain. Dan kita tak sombong pun dengan apa saja kehebatan yang ada pada kita. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya, dan sama-sama kita ingat, walaupun siapa kita hari ini, apa rezeki yang kita dapat, semuanya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa pun yang kita nak banggakan. Kalau contoh orang kata kita ada anak ramai, anak hebat-hebat, anak cantik-cantik, anak pandai-pandai, orang kata hebat kamu ya, hebat awak, anak ramai, cerdik-cerdik pula, cantik-cantik pula. Kita kata apa? Kita kata ini semua kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah anak ramai itu kerana kehebatan kita, kita buat ramai lagi. Kalaulah anak cerdik itu sebab kehebatan kita, kita buat cerdik daripada itu lagi. Dan kalaulah anak itu cantik disebabkan kehebatan kita, kita buat cantik daripada itu lagi. Jangan menangis. Jadi itulah hadis yang saya nak kongsikan pada malam ni, dan mudah-mudahan dengan perkongsian hadis-hadis yang saya bawa pada malam ni menjadikan peringatan untuk diri saya dan sahabat-sahabat sekalian untuk kita merasai bahawa kita ni sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tindak tanduk kita dan menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah dan lebih melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar tu perkongsian, dan kalau ada sikit-sikit soalan lah, kalau ada, kita tak perlu panjang sangat kan.
Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. So macam Ustaz kata tadi, siapa-siapa yang ada sikit sebanyak soalan mungkin boleh 2-3 minit, whatever minit, 5 minit sebab kita tak ke mana-mana. Sila. Tajarudin. Ada 5 orang ni, 5 6 tempat saya. Tu. Alhamdulillah. Okey, tak ada soalan tu. Okeylah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Ni ada. tapi before kita habis ni mungkin Dr. Bakri ada pengumuman apa-apa nak cakap ke atau okey insya-Allah Ustaz kita akan buat benda ni nampak ada sambutan agak memuaskan dengan 25 orang semua partisipan. Kalau kita kat surau ada 25 ni. Oh, so kalau kita 6 je. 25 Ustaz. Oh gitu ya. 20 lebih ni semua ada ni. Dr. Bakri, Cik Sani. Masya-Allah, masya-Allah. Datuk Raja. Ni daripada Arab Saudi pun ada Datuk. Masya-Allah, masya-Allah. Ada ahli kuliah duduk di Arab Saudi nama Cik Azman ni. Masya-Allah. Dr. Yusuf, Haji Aja, Datuk Asha, Haji Kamal, Dr. Ali, Ustaz Iqbal. Ustaz ni daripada duduk di Kelantan ni join kita, Ustaz kita dulu ni. Oh, duduk Kelantan. Tapi ramai ni join daripada Saudi ada, kita ada 26 tadi. Sekarang 25. So alhamdulillah Ustaz. Okey. Mungkin kita akan buat dari masa ke masa. Dr. Bakri nak cakap sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Pembuka apa? Tak nampak muka doktor? Buka tak nampak dahi. Oh ya ke? Sekejap. Okey, alhamdulillah. Kira online kuliah kita Ustaz. Alhamdulillah. Baguslah inisiatif bagus tu. Dan saya nak share sikit yang kita akan ada kuliah berikutnya iaitu kuliah online ataupun kuliah maya kita pada hari Ahad ni pagi pukul 6.50 pagi insya-Allah dengan Ustaz Dr. Khairul Anwar yang bertajuk Rahsia Kematian dan Akhirat. Dia akan meneruskan kitab tu dan kita akan insya-Allah akan dapat ikut melalui link yang akan di-share pada esok lah, mulai esok tengah hari ke petang tu, supaya taklah macam ketinggalan lepas ke atas. Dan hari pagi subuh tu kita akan share semula untuk semua ikuti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang saya perlu cakap. Terima kasih. Okey Ustaz, itu saja. Terima kasih banyak. Ustaz. Ya saya. Ustaz nampak 6 orang. Kenapa nampak 6 orang partisipan? Dia tadi nak saya apa ni sebab saya tadi mungkin saya buka yang presentation tadi. Jadi dia show sikit, nampak sikit je ni. Tapi ni nampak belakang ni. Alhamdulillah. Ramai adik. Alhamdulillah. So insya-Allah Ustaz itu saja. Okey, insya-Allah. Minta maaf ya korang. Okey, tak apa. Very good Kak. Kita start dengan very good ready. Insya-Allah dari segi clear dari segi ni apa semua saya rasa okey dah, kita boleh teruskan lagi dah sebab dengan PKP ni tak tahu bila sambung kan. Bila buka. Insya-Allah alhamdulillah. Insya-Allah. Tajuddin. Nak cakap Mute tu. Mute. Okey, dah. Ustaz, gambar dengan suara tu memang jelas Ustaz, bagus. Jelas. Benar. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Tuan-tuan kebaikan saya boleh tunjuk hadis-hadis kan. Jadi lebih baik lah kan. Bagus. Maknanya saya baca tu orang lain boleh tengok semua kan. Betul. Alhamdulillah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ni Azman ni daripada Saudi ni. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan Syekh. Seronok tu rindu Saudi ni. Mabruk insya-Allah. Ustaz, ya. presentation Ustaz tu bagus lah. Alhamdulillah. Kalau boleh share presentation tu, kita boleh buat rujukan ke apa ke, macam mana itu Ustaz? Boleh. Anak WhatsApp pada Dr. Sabri ya.
InsyaAllah. Nanti. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan in fact kita ada buat recording ni Ustaz. Ya. Kita buat recording Haji Taib dia pandai IT ni, dia buat recording dan kita boleh share nantilah insya-Allah. Okey, insya-Allah. 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 Okey. Thank you Cik Azman. Bagus lah join daripada Arab Saudi. InsyaAllah kuliah nanti boleh join lagi. Ini untung kuliah online. InsyaAllah. Masa ni okey lagi nak dekat dengan maghrib lah. Okeylah. Kalau pagi sangat tak sempat juga kot insyaAllah. Beritahu Zabidi lah. Zabidi daripada US. So dia join sekali. Ya betul. Dia 12 jam beza kan? Betul kan? Ya insyaAllah. Kena inform dia tu. Okey, faham tu. Okay, Man. Terima kasih, Man. Semualah rindukan semualah geng-geng semua masjid ni. InsyaAllah. Boleh buka kamera tu, buka kamera, boleh tengok. Dah tak distance ni tak boleh lah. Lain kali insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Sama. Okey. 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 Okay, Ustaz. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.